Assalamualaikum. Apa khabar? Cikgu harapkan murid-murid semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada minggu ini dengan sebuah lagi video. Kita akan teruskan pembelajaran sains tahun 6 pada minggu ini dengan tajuk kemahiran manipulatif. Sebelum itu, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid cikgu yang berada di seluruh Malaysia. Apa? Seluruh Malaysia? Ya, betul. Murid-murid cikgu berada di seluruh Malaysia. Ada daripada Kelantan, daripada Sabah, Sarawak, Selangor, Putrajaya dan juga Johor. Terima kasih kepada murid-murid yang telah memberikan respon secara peribadi kepada cikgu. Rata-rata respon yang diberikan sangat positif dan memberi semangat kepada cikgu untuk menghasilkan lebih banyak lagi video seperti ini. Tapi ada satu respon tu betul-betul menarik minat cikgu. Apa dia? Dia tanya cikgu, "Cikgu, boleh tak tutup lampu kat depan ni cikgu? Sebabnya dia tak nampak mata kanan cikgu ni. Mata kiri dia nampak." Sampai begitu sekali rupanya ya. Cikgu ingatkan murid-murid fokus pada pembelajaran saja. Rupa-rupanya mata dan cermin mata cikgu ni pun diperhatikannya. Maaf ya, cikgu gurau-gurau sahaja. Walau bagaimanapun, terima kasih kepada murid yang respon berkenaan dengan lampu. InsyaAllah pada minggu ini cikgu cuba perbaiki video cikgu. Untuk tidak membuang masa, cikgu teruskan pada sesi pembelajaran kita dengan tajuk kemahiran manipulatif. Kenapa? Mesti ada yang bertanya, cikgu ni lupa ke? Buat-buat lupa? Tak adalah. Cikgu tak lupa. Seperti biasa, di akhir video cikgu nanti, cikgu akan kongsikan satu lagi fakta sains yang unik dan juga menarik. Kita belajar dulu. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan terangkan lebih lanjut apakah dia kemahiran manipulatif. Murid-murid mesti mengaplikasikan kemahiran manipulatif semasa menjalankan penyiasatan, khususnya di dalam makmal sains ataupun bilik sains. Secara amnya, kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor, iaitu ia melibatkan pergerakan tubuh badan dan juga aktiviti mental. Semasa menjalankan penyiasatan sains, murid-murid akan melakukan beberapa pergerakan badan dan berfikir. Kemahiran manipulatif perlu diamalkan dalam suatu eksperimen atau penyiasatan. Ini bagi memastikan ia dapat dijalankan dengan lancar manakala hasil siasatannya lebih jelas dan tepat. Terdapat 5 kemahiran manipulatif, iaitu menggunakan alatan dan bahan sains, mengendalikan spesimen, membuat lakaran, membersihkan alatan, dan akhir sekali, menyimpan alatan. Yang pertama, menggunakan alatan dan bahan sains. Murid-murid mesti menggunakan alatan dan bahan sains yang betul. Alatan dan bahan hendaklah berdasarkan atau bersesuaian dengan penyiasatan yang hendak dilakukan. Penyiasatan tidak akan berjaya jika kita menggunakan alatan dan bahan yang salah. Yang kedua, mengendalikan spesimen. Apakah dia spesimen? Spesimen adalah bahan yang hendak dikaji. Oleh itu, ia perlu dikendalikan dengan betul, berhati-hati dan cermat. Ini bertujuan untuk mengelakkan spesimen daripada rosak. Jika spesimen rosak, maka hasil penyiasatan berkemungkinan akan tidak tepat. Yang ketiga adalah membuat lakaran. Lakaran hendaklah betul dan bertepatan dengan spesimen atau alatan. Berikut merupakan antara contoh-contoh lakaran yang berkaitan dengan sains. Yang keempat,
membersihkan alatan dengan betul selepas melakukan penyiasatan. Jika murid-murid berada di dalam makmal sains, murid-murid hendaklah membersihkan atau mencuci peralatan di dalam sinki makmal sains sahaja. Dan yang terakhir, menyimpan alatan yang telah digunakan selepas penyiasatan. Simpan semua alatan di tempat yang betul atau tempat yang telah ditetapkan. Biasanya, tempat-tempat menyimpan alatan telah dilabel. Sila ikut label yang telah ditetapkan. Cuba murid-murid perhatikan gambar ini. Penyiasatan ini bertujuan untuk memerhati kulat roti menggunakan mikroskop. Gambar menunjukkan juga 4 langkah pertama untuk memerhati, iaitu menyediakan kepingan roti yang telah berkulat sebagai spesimen. Seterusnya, menggunakan jarum peniti untuk mengambil sedikit kulat roti dan diletakkan spesimen di atas bahagian tengah slide kaca. Langkah seterusnya, air dititiskan di atas spesimen dengan menggunakan penitis. Dan langkah keempat, perlahan-lahan sisip kaca diletakkan atas spesimen. Berdasarkan 4 langkah pertama tadi, kita boleh simpulkan beberapa kemahiran manipulatif telah dilakukan. Yang pertama, memilih peralatan yang betul, seperti jarum peniti, slide kaca, sisip kaca dan juga penitis. Yang kedua adalah mengendalikan spesimen dengan cermat dan betul. Dan yang seterusnya adalah mengikut arahan ataupun langkah satu persatu. Mari kita lihat gambar seterusnya. Berikut merupakan 5 lagi langkah dalam penyiasatan ini, iaitu meletakkan slide kaca di bawah mikroskop dengan berhati-hati, seterusnya memerhatikan spesimen di bawah mikroskop dan melakarkan spesimen yang dilihat. Dan apabila penyiasatan telah selesai dibuat, mereka telah membuang spesimen yang telah digunakan ke dalam tong sampah dan membersihkan sisip kaca dan juga slide kaca. Dan yang terakhir sekali, mereka telah menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat di tempat yang telah ditetapkan. Berdasarkan gambar ini, 3 lagi kemahiran manipulatif telah diaplikasikan, iaitu melakar spesimen dengan jelas dan membuang spesimen yang telah digunakan, membersihkan peralatan, sisip dan slide kaca, dan akhir sekali menyimpan peralatan dan bahan sains di tempat yang ditetapkan. Berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini, dapatkah murid mengaplikasikan semua kemahiran manipulatif di makmal sains? Bagaimana murid-murid? Agak-agak dah boleh aplikasikan tak kemahiran manipulatif apabila kita membuat eksperimen di makmal? Cikgu yakin semua murid-murid cikgu, murid-murid yang baik, yang mengikut peraturan. Jadi, tak ada masalah lah nak mengamalkan kemahiran manipulatif di dalam makmal. Kalau masih belum jelas atau belum faham apakah dia kemahiran manipulatif, murid-murid boleh hubungi cikgu sama ada telefon atau juga WhatsApp. Bagi murid-murid cikgu yang berada di Kelantan, di Sabah, di Sarawak, di Selangor dan juga di Putrajaya, kalau masih lagi tak faham, janganlah hubungi cikgu. Hubungilah guru mata pelajaran sains kamu ya. Tapi kalaulah dia kata, saya tak kira, saya nak hubungi cikgu juga, boleh, tak ada masalah, WhatsApp sahaja. Selagi cikgu boleh jawab, cikgu jawab, insya-Allah. Baiklah, seperti mana yang cikgu telah janjikan di awal video tadi, dan juga seperti biasa, kita saksikan apakah dia fakta sains yang unik dan juga menarik pada minggu ini. Jom kita saksikan. Tahukah murid-murid mengapa unta jarang berpeluh dan mampu berada di padang pasir yang sangat panas pada jangka masa yang panjang? Sebenarnya, bonggol yang terdapat pada tubuh badan unta mampu menyimpan sehingga 36 kg lemak. Apakah kegunaan lemak ini?
Lemak yang terdapat pada bonggol unta akan dipecahkan kepada air dan tenaga apabila diperlukan. Sebab itulah unta mampu berjalan sejauh beratus-ratus kilometer tanpa minum walaupun di padang pasir. Murid-murid jangan pula simpan lemak banyak-banyak ya. Lain pula jadinya nanti. Baiklah murid-murid, sekian saja video cikgu pada minggu ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu depan dalam video yang seterusnya. Bye.